Oke, salam dan salam sejahtera. Saya ingin menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam kenyataan mengatakan bahawa jadi kewajipan Azmin beri Selangor pada PN. Dan saya melihat kenyataan itu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa parti mereka adalah parti miskin. So, saya tak nak ulas panjang dalam kenyataan yang dikeluarkan di media. Tetapi saya ingin menjawab sedikit perkara yang dikatakan sebagai satu kewajipan, iaitu melibatkan Azmin Ali untuk memberi Selangor kepada PN. Ini adalah satu kenyataan yang pada saya kenyataan kurang cerdik ataupun memperbodohkan rakyat. Kenapa saya kata seperti itu? Azmin Ali tidak mempunyai hak untuk memberi Selangor itu kepada PN. Yang memberi hak Selangor itu untuk ditakbir oleh mana-mana parti adalah rakyat. Jika Azmin Ali hari ini pun kita lihat sebagai pengurusi negeri Selangor untuk Perikatan Nasional, beliau sendiri telah pun kalah di Gombak, ditolak oleh rakyat Selangor. Tinggal lagi Bukit Antarabangsa, itu pun kerana bukan pilihan raya. Saya rasa kalau pilihan raya yang lalu, Bukit Antarabangsa itu pun dah lama dirampas oleh mungkin Pakatan Harapan, mungkin Barisan Nasional. Kerana rakyat tidak nak Azmin Ali lagi. Hari ini, jika kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa kewajipan Azmin untuk memberi Selangor kepada mereka, itu yang saya kata, perlu tanya rakyat Selangor, bukan tanya Azmin. Siapa dia Azmin Ali ini? Seorang ahli parlimen yang telah pun kalah di PRU ke-15. Itu dia. Dan apabila kita kalah, hilang deposit, itu bermaksud rakyat tak suka. Jadi hari ini, pencaturan Azmin Ali dalam politik pun salah. Beliau banyak membuat perkara-perkara yang kalau kita lihat, contohnya dengan Presiden sendiri bertelagah tak tentu hala, yang mana banyak perkara-perkara yang melibatkan negeri Selangor itu sendiri, yang mana beliau berebut nak jadi Menteri Besar Selangor. Dan kita tahu mungkin beliau jugalah dalangnya yang menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara 2 kali, kerana beliau lah yang paling rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu. Dan akhirnya bertelagah dengan Rafizi Lamli, menyebabkan pemilihan PKR itu mempunyai masalah. Dan hari ini jelas bahawa beliau telah pun melompat pula dengan beberapa ahli parlimen, menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Akhirnya rakyat menilai dan rakyat tahu siapa dia Azmin Ali. Banyak perkara, tetapi saya tak nak ulas panjang-panjang tentang Azmin Ali ini, yang mana kita tahu juga melibatkan skandal yang ada di Sabah, iaitu Hotel Sandakan, kena Tajah Haziq, perkara ini. Dan hari ini, Azmin Ali seolah-olah seorang yang pakar, seorang yang begitu hebat. Waktu dia berada dalam kerajaan Perikatan Nasional, yang mana saya lihat di video Azmin Ali juga mengkritik kerajaan yang ada hari ini. Sedangkan Azmin Ali itu mencari hidup dalam politik ini melalui PKR, melalui Pakatan Harapan. Terbukti hari ini, apabila kita lihat kerjaya politik Azmin Ali hampir gelap, hampir dah hilang. Terakhir kerjaya politik Azmin Ali ini adalah di pilihan raya negeri Selangor ini nanti. Jika beliau bertanding, jika tak bertanding lagi, maka beliau bukan seorang ahli politik yang kita lihat mempunyai jawatan ataupun menang dalam pilihan raya, dan akan menjadi orang biasa. Dan kita tahu bahawa di sini berakhir hari ini kalau Azmin Ali bertanding untuk pilihan raya negeri Selangor ini, apakah beliau nak jadi exco biasa? Dah tentu tidak juga. Jawatannya akan direbut oleh Azmin Ali, dan tentu beliau akan merebut jawatan sebagai Menteri Besar Selangor. Jika beliau menanglah. Jika beliau kalah, entah ke mana lagi. Jadi, pada saya lah, orang seperti Azmin Ali ini, rakyat pun dah tak perlukan, rakyat Selangor pun dah tak suka, lebih baik berehat daripada nanti kalah lagi dan akhirnya memalukan diri sendiri. Ataupun Azmin Ali pergi carilah kerusi yang boleh dilihat sebagai pasti menang untuk mengekalkan kuasa politik itu. Saya rasa kalau di Bukit Antarabangsa Datuk Seri Azmin Ali nak bertanding lagi, maka saya rasa kalah. Maka lebih baik pergi, kerana kita tahu dia hilang deposit di sana, di Gombak. Maka saya percaya rakyat di sana terus menolak beliau. Dan sejarah politik Azmin Ali pun kita lihat memporak-perandakan PKR itu sendiri. Setelah ketiadaan Azmin Ali dalam PKR hari ini, PKR aman. PKR tidak ada masalah. Orang yang membuat masalah dalam PKR, kalau kita boleh lihat, itulah mereka yang melompat itu,
yang mana kita lihat juga seperti Zuraida Kamarudin hari ini lingkup politiknya. Dan hari ini juga kita lihat mereka-mereka ini kemaruk dengan kuasa lagi. Pencaturan Azmin Ali adalah untuk menjadi timbalan Perdana Menteri dan akan menjadi pelapis untuk menjadi Perdana Menteri di waktu akan datang. Tetapi kali ini pencaturan itu dan beliau sendiri telah disekat oleh rakyat supaya tidak naik lebih tinggi lagi, dan akhirnya rakyat telah pun menilai. Dan hari ini jika rakyat Selangor hendak memilih siapapun parti yang nak memerintah negeri mereka, bukan di tangan Azmin Ali. Azmin Ali bukan mutlak untuk pilihan rakyat Selangor. Rakyat Selangor yang menentukan mutlaknya siapa parti yang nak memerintah negeri mereka. Bukannya Tan Sri Medi Yassin, bukannya Azmin Ali, bukannya pemimpin PN. Apa yang rakyat Selangor perlu lihat adalah contoh yang terbaik negeri pimpinan-pimpinan PAS yang ada hari ini. Jika rakyat Selangor ingin memberi ruang, laluan kepada Perikatan Nasional untuk memerintah negeri Selangor, maka rakyat Selangor akan mundur ke belakang, akan menjadi negeri Kelantan, akan menjadi negeri Terengganu, akan menjadi negeri Kedah. Akhirnya duit-duit ekonomi yang ada di situ akan begitu saja lebur. Saya percaya pelabur-pelabur akan lari ke negeri lain, mungkin akan pergi ke kawasan seperti Johor untuk mereka melabur, kerana di situ ada pelabuhan. Jadi hari ini rakyat Selangor jangan terpedaya dengan tipu helah, dengan apa yang diceritakan oleh Tan Sri Medi Yassin dengan juga Azmin Ali ini, supaya negeri itu terus kekal. Kerana apa? Jika Perikatan Nasional berjaya memerintah Selangor, itulah pusat untuk mereka nak mencari dana politik mereka. Dan akhirnya mereka menjadi kerajaan pusat. Itulah satu contoh yang kita boleh lihat, kita boleh nilai bahawa mereka jadi kaya raya. Jadi hari ini Tan Sri Medi Yassin nak menceritakan bahawa parti mereka parti miskin. Kenapa hari ini baru Tan Sri Medi Yassin menceritakan parti mereka miskin? Sebelum ini, semasa mereka jadi kerajaan, kenapa banyak hartawan, dermawan, semua wan-wan lah. Pesetan wan semua ada di situ. Menderma untuk Perikatan Nasional ini. Kenapa hari ini tiba-tiba parti mereka miskin? Ini juga jelas menunjukkan bahawa kenyataan Tan Sri Medi Yassin pembohong. Nah, begitulah juga mereka-mereka yang ada dalam Perikatan Nasional ini. Lidah bercabang, berbelit-belit, termasuklah Azmin Ali ini. Jelas kan bahawa pembohongan mereka itu nyata. Tidak patut hari ini nak menceritakan parti miskin. Yang kamu sebelum PRU ke-15 di mana-mana buka cawangan, seolah-olah hebat sangat. Ngeri kita tengok. PKR yang parti yang berpuluh tahun dah tumbuh, nak buka pejabat ketua cabang pun tak mampu. Tetapi Perikatan Nasional yang parti baru semalam tumbuh, mempunyai akun beratus juta. Duit yang kita tak tahu lagi, tak tahu banyak berbilion hilang kepada parti yang bernama Perikatan Nasional. Tuan dan puan-puan semua tahu bahawa duit yang ada kepada mereka ini bukan duit mak bapak mereka. Inilah duit-duit rakyat yang dicuri dengan cara-cara tender, projek dan sebagainya. Jadi itu hakikatnya. Cara mudahnya kita nak menceritakan tentang Perikatan Nasional ni. Jadi siapa pemimpin Perikatan Nasional ni kita lihat. Waktu mereka pergi buat mesyuarat, waktu mereka membuat majlis-majlis mereka dahulu. Kita lihat pemimpin mereka sewaktu mereka dalam kerajaan. Apa kereta yang mereka guna. Siapa dia mereka yang semuanya seolah-olah mereka ini adalah VVIP. Yang seolah-olah kuasa mereka tak jatuh. Dan hari ini kuasa mereka jatuh, kuasa mereka hilang. Mereka nak menceritakan tentang isu parti mereka miskin. Jika parti kamu miskin, jika parti kamu tidak mampu lagi, tidak perlu diceritakan kepada rakyat. Parti Perikatan Nasional bukan ditubuhkan di jalanan. Parti Perikatan Nasional ditubuhkan atas pengkhianatan. Parti yang ditubuhkan di jalanan adalah parti PKR. Jadi tak perlu nak ambil slogan parti miskin. Parti miskin itu adalah slogan parti PKR yang memang ditubuhkan di jalanan, yang memang tak mempunyai dana dan keuangan pada awalnya. Dan juga hari ini Perikatan Nasional nak menceritakan tentang
parti miskin. Kalau kamu dah tahu miskin, kalau kamu dah tahu tidak mempunyai kekuatan di akar umbi, kenapa kamu sibuk tubuh parti? Kenapa kamu sibuk nak rampas kuasa? Hari ini terbukti. Itu saya selalu kata bahawa Perikatan Nasional mungkin dalam 5 tahun ini dan 5 tahun mendatang, mungkin dalam 10 tahun, akan hilang dari pandangan dan tidak mempunyai kekuatan. Kerana kekuatan parti itu adalah idealisme perjuangan parti itu yang mahu diikuti oleh rakyat. Jika perjuangan seperti Perikatan Nasional ni, yang tumpuannya hanya untuk kemenangan ahli politiknya, bukan kepada apa yang rakyat mahu, rakyat akan tolak. Agenda mereka tak ada. Agenda yang nak dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang Perikatan Nasional ni apa? Hal tuju Perikatan Nasional ni apa? Apakah akan membantu seluruh rakyat Malaysia ni? Seluruh kaum? Ini tidak ada. Tidak mencerminkan apa-apa. Tidak membuktikan bahawa rakyat boleh mengikut. Kita lihat pemimpin-pemimpin mereka begitu resis. Terutamanya PAS yang berada di dalam tu. Sedangkan presiden pun resis. Pengurusi mereka, Tan Sri Muhyiddin Yassin, seorang yang resis. Jadi bagaimana rakyat nak mempercayai? Mungkin 1-2 kursi di Sabah dan Sarawak mereka bolehlah ada. Tetapi lebih tidak. Dan kemungkinan juga akan hilang. Untuk kali ini bolehlah kita lihat mereka adalah sedikit kursi. Tetapi untuk waktu akan datang di parlimennya, saya yakin Bersatu terutamanya akan hilang banyak kursi. Dan PAS juga akan hilang banyak kursi dan akhirnya lemah. Jadi mana-mana parti yang ingin bergabung dengan mereka hari ini, itu adalah untuk Parti Bersatu mendapat kuasa. Bagaimana Parti Bersatu mendapat kuasa? Adalah melalui mereka bergabung dengan Pakatan Harapan. Jika Parti Bersatu tidak bersama dengan Pakatan Harapan, tidak ada Parti Bersatu itu hari ini. Sokongan yang untuk mereka dapat waktu itu adalah daripada sokongan yang rakyat ingin perubahan. Yang rakyat menyokong Pakatan Harapan. Setelah menang pada PRU ke-14 itu, maka berlakunya pengkhianatan ini. Daripada pengkhianatan ini, rakyat sudah tidak berkuasa. Kerana kuasa ada di tangan ahli-ahli parlimen ini tadi. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Kalau waktu PRU ke-14 itu, PHS menolak mereka-mereka ini, saya yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri pun akan tumbang di kawasan beliau. Dan akhirnya hari ini berdabik dada seolah-olah mereka dah hebat. Ini adalah satu sikap yang dibuat, yang kita boleh lihat daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai seorang pemimpin. Bahawa beliau adalah seorang yang angkuh, egois dan sebagainya. So saya tak nak ulas panjang-panjang berkenaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkenaan dengan Azmin Ali ini. Tetapi yang pasti, yang nak menentukan siapa memerintah negeri Selangor, itu adalah rakyat negeri Selangor. Bukan Azmin Ali, bukan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekian, terima kasih.